Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang telah berada dalam sesi pada pagi ini. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran pada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 79. Okay, kalau semalam kita dah selesai bacaan pada muka surat 78, hari ini insya-Allah kita teruskan bacaan muka surat yang ke-79. Jadi seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dah berada dalam sesi pada pagi ini, yang baru first time ataupun dah pernah join sesi-sesi sebelum ni, boleh bantu untuk sharekan sesi live pada pagi ini pada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang lain, supaya mereka pun dapat sama-sama ambil manfaat dan juga belajar sama-sama dalam sesi pada pagi ini insya-Allah. Jadi bagi yang first time join, boleh follow kita punya TikTok, dan juga saya explain lah sedikit berkaitan dengan sesi pada pagi ini. Jadi sesi live yang kita buat pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat, sebenarnya Isnin hingga Jumaat jam 9 hingga 10 pagi, kita akan sama-sama baca, baca ayat satu per ayat. Mana saya punya pensel ni? Satu ayat per satu ayat. Kemudian kita akan kupaskan serba sedikit berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Berkaitan dengan hukum-hukum tajwid secara ringkas, dan juga formula-formula yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali bagi yang baru nak belajar, baru nak mula kenal Al-Quran. Jadi mudahkanlah insya-Allah. Kemudian kita akan tengok pada terjemahan ayat dan juga apa pengajaran ataupun yang kita boleh fahamlah daripada ayat yang kita baca, supaya kita bukan baca sekadar baca sahaja tanpa kita faham ataupun tak faham langsung, kan. Jadi itu tujuan untuk kita baca terjemahan, dan juga kita tengoklah berkaitan dengan ayat yang kita baca. Jadi sebarang persoalan berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca, tuan-tuan dan puan, jangan segan, jangan malu, boleh sahaja tanya di ruangan komen. InsyaAllah kalau saya boleh bantu untuk jawabkan, saya jawabkan, ataupun rakan-rakan yang lain ada tahu jawapan pun boleh berkongsi di ruangan komen lah. Kemudian kalau tidak dapat jawapan, kita cari dulu, kemudian akan jawab sama-sama insyaAllah pada sesi yang akan datang ataupun dalam bentuk video penerangan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa lagi, insyaAllah kita akan mulakan sesi pada pagi ini, muka surat yang ke-79, surah An-Nisa, muka surat yang ketiga bagi surah An-Nisa. Alhamdulillah kita dah masuk surah yang keempat, kan. Al-Fatihah dah selesai, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, surah yang keempat insyaAllah. Jadi kalau semalam kita dah habis muka surat 78, kita masuk berkaitan dengan hukum faraid lah, ataupun pembahagian harta pusaka tu, kan. Jadi insyaAllah kita sambung lagi untuk ayat yang berikutnya pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita mulakan ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-12 insyaAllah. A'udzu billah. Ayat yang ke-12 ni dia panjang sikit, jadi kita akan baca dulu, kemudian berhenti pada wakaf-wakaf yang tertentu, dan kita kupas serba ringkas berkaitan dengan hukum tajwid. Akhir ayat tersebut barulah kita tengok pada terjemahan ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولكم نصف ما ترك
أدراك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. Okey, kita berhenti dulu setakat tu. Kita kupas berkaitan dengan hukum tajwid insya-Allah. Jadi mim mati, okey, mim mati terus baca dengan bacaan izhar. Okey, bila kita sebut bacaan izhar bermaksud tidak boleh dengung. Tidak boleh dengung. Walakum nisfu ma. Di sini kita panggilnya izhar syafawi. Okey, di bawah hukum mim mati. Okey, bagi sahabat-sahabat yang baru belajar jangan risau, tak perlu ingat pun nama hukum-hukum tajwid tersebut, cuma ingat tanda baca yang kita kongsikanlah, formula dan sebagainya. Ingat itu saja insya-Allah, itu pun dah cukup. Okey, yang penting dapat baca ayat yang kita baca setiap hari insya-Allah. Okey, kemudian azwajukum, wa ada tanda mat. Okey, di sini ni tanda alif kecil ni seperti mana fungsinya sama dengan alif yang besar. Bermaksud kena baca dengan bacaan panjang 2 harakat. Okey, di sini mat asli lah. Okey, mat asli. Okey, contoh lagi kemudian izhar syafawi juga, mim yang ada tanda mati. Okey, terus je. Bila tuan-tuan dan perempuan nampak mim yang ada tanda mati ataupun nun yang ada tanda mati, maka tuan-tuan dan perempuan perlu baca dengan jelas, iaitu bacaan izhar. Bila kita sebut izhar, tidak boleh dengung. Okey, kemudian tuan-tuan dan perempuan kita guna lagi, kita nampak nun yang kosong. Okey, ada 2 tempat di sini nun kosong, di sini pun juga nun kosong. Jadi untuk nun kosong ni kaedahnya sama seperti mana tanwin yang tidak selari. Okey, tanwin yang tidak selari ataupun tanwin baris depan 99. Okey. Jadi kalau kita nak tulis dekat sini, contoh dia nun kosong, okey, sama dengan, ni formula lah sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh salin juga. Nun kosong sama formulanya seperti baris tanwin yang tidak selari atas ataupun tanwin tidak selari baris bawah ataupun tanwin baris depan 99. Jadi semua ini formula ataupun kaedah dia sama. Okey, jadi macam mana kaedahnya? Iaitu bila mana selepas nun kosong ataupun tanwin tidak selari atas, tanwin tidak selari bawah, tanwin baris depan 99, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Kerana di situ ada bacaan ikhfa ataupun idgham lah, sama ada 2 tu. Tapi yang penting bacaannya kena dengung 2 harakat. Sekiranya bukan lam ataupun ra. Tapi kita tengok dekat sini contoh yang pertama, selepas nun kosong tu huruf lam, maka kita tidak boleh lagi dengung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat je formula ni. Jadi bila nampak lam dekat sini tak boleh dengung. Jadi bacaannya kena masuk ke dalam huruf lam ini. Illam, tanpa membunyikan nun langsung. In lam, itu dengar juga nun. Tak boleh, kita terus masuk dalam huruf lam. Illam, illam. Kalau kita nak eja dia il, il, dia tak ada inl. Okey, illam. Jadi masuk tu secara kamil, secara sempurna. Illam yakun. Kita tengok pula yang ni, nun kosong, selepasnya lam ataupun ra ataupun bukan. Kalau bukan bermaksud kena dengung. Okey, kita tengok. Lam juga, maka tidak boleh dengung. Jadi bacaan pun sama macam tadi, masuk dalam huruf lam tersebut tanpa dengung. Itu bacaan idgham bila gunnah. Kita masukkan idgham kepada lam bila tanpa gunnah, iaitu dengung. Masuk kepada lam tapi tanpa dengung. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi idgham ma'al gunnah, iaitu kita masuk tapi bersama dengan dengung. Itu 2 hukum yang berbeza lah. Okey, nun yang bersabdu. Okey, yang kedua pun sama, nun yang bersabdu, maka dekat sini pun sama, kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, dekat sini wajibul gunnah. Nama dia wajibul gunnah. Untuk nama-nama hukum tajwid, formula-formula ni memang kita akan ulang-ulang benda yang sama je. Tuan-tuan dan perempuan yang dah mahir tu dengar je lah. Kalau yang belum mahir tu boleh ingat, boleh fahamkan. Setiap kali pengulangan tu insya-Allah akan bertambah kefahaman tuan-tuan dan perempuan. Okey, kalau tak faham nak suruh ulang ke boleh je komen dekat bawah. Insya-Allah. Okey, jadi ni wajibul gunnah.
nun bersabdu ataupun mim yang bersabdu wajibul gunnah kita panggil. Jadi bacaannya adalah dengung 2 harakat. Okey. Kemudian walad. Okey, walad. Di sini ada huruf da. Da ni salah satu daripada 5 huruf qalqalah baju da qata. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Ada 5. Jadi da ni termasuk dalam huruf qalqalah, maka perlu lantunkan. Okey, qalqalah tu maksudnya apa? Maksudnya melantunkan bacaan lah, kena lantunkan. Walad. D tu adalah lantunan. Tapi lantunan tu sebenarnya terjadi secara semula jadi. Bukan kita buat-buat walad. Kalau kita buat-buat bermaksud kita dah membariskan lantunan sebenarnya. Okey, lahunna walad. Macam tu saja. Jadi dekat sini kalau nama tajwid dia qalqalah kubra. Kenapa kubra? Sebab lantunan dia kuat berbanding dengan qalqalah sughra. Da ni berada di hujung kalimah, maka di situ qalqalah kubra nama dia. Okey. Terus kita jumpa lagi nun kosong. Okey, kita samakan terus dengan tanwin yang 99. Dia sama. Okey, sebab dia sama formula dia. Jadi kita tengok selepas nun kosong ataupun tanwin baris depan 99, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengan dengung. Jadi dekat sini kedua-duanya adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, okey? Ikhfa hakiki ni banyaklah huruf dia. Tapi tak perlu ingat pun, kita dah boleh tahu dah. Kan? Okey, jadi bacaan dia kena dengung 2 harakat juga. Fa in ka waladun fa. Okey. Falakumur rubu'u. Okey, alif lam. Lam ini lam yang kosong. Maksud kosong tu apa? Maksud kosong tu bermaksud tidak ada sebarang tanda. Tak ada baris, dia tak ada tanda mati dan sebagainya. Dia kosong saja. Maka dekat sini berlaku hukum alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, maka huruf lam ini kita tidak sebut ataupun tidak jelaskan di dalam bacaan. Jadi falakumur, terus masuk ke dalam huruf ra. Terus masuk ke dalam huruf ra. Itu maksudnya kita tidak jelaskan bacaan huruf lam tu. Okey, dari segi tajwidnya alif lam syamsiah. Mimma, mim yang bersabdu sama seperti nun yang bersabdu wajibul gunnah, maka wajib kita dengung 2 harakat. Okey, kemudian tarak. Okey, di sini ni bertemu 2 huruf sukun ataupun 2 huruf sabdu, maka kena hati-hati ya tuan-tuan dan puan, tidak boleh menggugurkan mana-mana huruf. Jadi tarak kena bunyi tarak. Nun ni kena raikan. Kalau kita berhenti tarak, bermaksud nun tidak ada. Jadi tarak. Dia kita nak sebut huruf nun tetapi tidak sebut sampai baris dia. Tarakna. Itu dah sebut baris. Tak boleh sebab kita nak berhenti, maka kita kena matikan ataupun sukunkan huruf yang terakhir. Itu kaedah dia kan kalau kita wakaf. Maka dekat sini kita baca tarak. Tarak. Dia jadi ada juga bunyi nun ni. Berbeza dengan kita abaikan jadi tarak sahaja. Okey. Kemudian mim ba'di wasiyatin. Ni kita belum baca lagi tadi. Okay, kita baca dulu. Mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. Okey. Jadi kita tengok kepada yang pertama, mim. Okey, mim ini ada ekornya ke bawah. Okey, bila mim ekor ke bawah maksudnya apa? Adanya hukum iklab. Hukum iklab. Okey, apa itu hukum iklab? Iklab adalah penukaran bunyi huruf nun kepada huruf mim. Jadi dekat sini sepatutnya asal kita baca min ba'di, tapi kita tukarkan nun kepada huruf mim. Jadi mim ba'di. Jadi rapatkan bibir atas dan juga bibir bawah secara penuh ataupun ada sedikit regangan lah, bergantung pada macam mana tuan-tuan dan puan-puan belajar dengan guru-guru sebelum ni. Okay? Jadi kalau saya secara peribadi pilih pandangan bahawa bacaan iklab adalah rapat bibir atas dan bibir bawah tanpa ada regangan. Jadi mana-mana yang ikut pendapat tersebut, bacaan iklab akan jadi sama dengan bacaan
ikhfa syafawi, iaitu mim bertemu dengan ba. Jadi sama bacaan dia. Okey, mim ba'di, rapat mulut. Wasiyati yusi. Okey, dekat sini ada banyak huruf sad. Jadi saya nak tunjuk sikit di manakah tempat keluar huruf sad sebenarnya. Huruf sad, sad ada tempat keluar huruf dia di mana? Di mana tempat keluar huruf sad? Okey, saya tunjuk dia punya gambar rajah makhraj. Okey. Kita tengok huruf sad di sini. Sekejap. Terangkan sikit. Okey, huruf sad di sini keluarnya pada hujung lidah. Mana? Okey. Hujung lidah kena pada gigi bawah ni. Belah dalam. Ni huruf sad. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila nampak gambar rajah ni boleh praktis lah. Kalau nak screenshot boleh screenshot. Okey, sin, zai, sad. Tempat keluarnya hujung lidah pada gigi bawah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba letak lidah tu dekat gigi bawah, bahagian bawah ni. Sa, sebut. Sa. Jangan angkat lidah. Staykan dia. Staykan hujung lidah tu pada gigi bawah ni. Kemudian sebut. Sa. Ataupun sa ataupun za. Jangan angkat. Kalau angkat bermaksud tidak tepatlah sebutan huruf tersebut. Sebab 3 huruf ni keluarnya pada hujung lidah, kena pada gigi bawah. Belah dalam lah. Jangan belah luar. Belah luar macam mana nak sebut. Okay. So, else. Pastikan hujung lidah kena. Boleh rasa yang ni senang je kalau nak praktis. Yang ni senang je. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan hujung lidah tu kena pada gigi bawah, kemudian sebut. Di situlah tempat keluar huruf sad yang sebenar. Mungkin sebelum-sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan baca huruf sad tu tak tahu dekat mana keluar. Jadi kita dah belajar dah tadi, dekat gigi, hujung lidah kena gigi bahagian bawah belah dalam. Okey. Baik, kita sambung. Wasiyatin. Yang ada apa hukum tajwid kat sini? Wasiyati yusi. Okey, tanwin yang tidak selari kita dah tengok tadi. Formula tadi sama dengan nun yang kosong. Maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Sebab selepasnya bukan huruf lam ataupun huruf ra. Okay, jadi formula-formula kita kongsikan ataupun kita belajar ni untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan lah. Tanpa perlu ingat nama, kita dah boleh baca dengan baik, insyaAllah. Okey, baik. Kemudian tusuna biha. Ada mad. Ataupun kita senang nak cam ataupun bahasakan dia sebagai ombak. Okay, dia nampak macam ombak lah. Suka hatilah tuan-tuan dan puan-puan nak panggil ombak ke, nak panggil cacing ke, yang penting faham. Jadi selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Cuma dari segi hukum dekat sini adalah mad jaiz munfasil, kerana huruf mad di sini bertemu dengan huruf hamzah di dalam 2 kalimah. Okey, di dalam 2 kalimah maka dia mad jaiz munfasil. Kalau berada dalam satu kalimah yang sama, mad wajib muttasil nama dia. Okey, audain. Kenapa kat sini dah ni? Atas ni. Ni, sini. Samalah wasiyati, sama penerangan dah tadi. Audain. Okey, audain bila mana kita wakaf dekat sini, maka akan ada hukum mad lin. Bila mad lin kita boleh baca seperti mana mad arid li sukun, 2, 4 ataupun 6 harakat. Jadi audain 2 harakat ataupun audain 4 harakat ataupun 6 pun boleh. Audain. Okey. Jangan baca audain. Itu tak boleh, tak tepat. Sebab di sini ada hukum mad bila mana kita wakaf. Kalau kita sambung wasal, barulah tidak ada hukum mad. Jadi audainin, sambung. Tidak ada panjang. Okey, kita sambung untuk bacaan. Ini dah baca tadi. Okey. Nun sabdu, mim yang bersabdu, maka kita baca dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Alif lam syamsiah, lam yang kosong, alif lam syamsiah bermaksud tidak boleh kita sebut huruf lam dalam bacaan. Okey. Mim yang ada tanda mati, bermaksud bacaan izhar tidak boleh dengung. Di sini izhar syafawi. Okey, pergi balik kepada hukum ataupun formula nun kosong. Okey, selepasnya huruf lam. Maka tidak boleh dengung lah.
Okey, tidak boleh dengung. Di sini idgham iaitu memasukkan bila tanpa gunnah, tanpa dengung. Masuk dalam huruf lam, tanpa dengung. Okey, illam yakul lakum. Jangan bunyikan langsung huruf nun ni. Jangan bunyikan in lam. Sebab apa? Sebab saya pun ada pelajar yang baca, dia dengar huruf nun ni. Dia masuk tapi dia tidak masuk secara sempurna. Maka bacaan tu kurang tepat lah. Jadi masuk secara sempurna terus ke dalam huruf lam. Okey, walad. Okey, sama juga macam tadi, qalqalah kubra. Okey, teruskan. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Okey. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Okey, fa in kana lakum, nun yang kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Dengung ni dengan kaedah ikhfa. Itu samar-samar. Waladun sama juga dengan nun, tanwin yang baris depan 99. Maka tidak boleh baca maka kena baca dengung 2 harakat juga. Cuma cara nak sebut ataupun cara ikhfa tu adalah dengan kita samar-samarkan, kita tidak terus masuk dalam huruf fa dan juga tidak bunyi nun terus. Waladun, dun, masa kita dengung tu kita ready untuk sebut huruf fa. Waladun falahun, waladun fa. Dia bunyi sedikit berbeza lah. Kalau boleh saya tunjuk pergerakan mulut. Sekejap Okey. Dia kalau kita baca tadi waladun, bacaan ikhfa. Waladun fa. Okey, makhraj huruf fa, bibir bawah kena pada gigi. Fa. Jadi kita bacaan ikhfa adalah samar-samar. Bermaksud waladun, dun, masa dengung tu perubahan bibir kita ni nak sebut huruf fa. Waladun fa. Okey. Jadi kalau baca biasa waladun fa. Macam tu. Beza dengan bacaan ikhfa yang sebenar. Waladun fa. Dia ada sedikit perbezaan lah dari segi pergerakan bibir tu. Macam tu Okey. Jadi kita tengok hukum yang berikutnya, iaitu mim bersabdu wajibul gunnah ataupun wajib dengung 2 harakat lah. Okey, taraktum kita berhenti. Okey, kalau tuan-tuan perempuan nampak dekat sini, kalau kita berhenti pada taraktum, jangan didengungkan, kan? Mungkin ada yang keliru sebab kenapa dia dengung? Sebab dia kata ada mim yang bersabdu. Tetapi kalau kita berhenti, jangan dengung baca taraktum. Berhenti saja mimma taraktum. Tak boleh baca dengung lah, sebab dia berhenti kat sini, tidak melibatkan hukum mim yang bersabdu. Kalau sambung barulah kita baca dengung. Macam tu, itu beza dia. Okey, kemudian yang ni pun sama, iklab kita dah kupas tadi. Bacaan nun kita tukar kepada huruf mim. Wasiyatin tusuna biha. Okey, tanwin tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Bacaan ikhfa juga sama macam tadilah contoh dia. Cuma dia ready untuk sebut huruf ta lah. Kalau tadi huruf fa, ni huruf ta. Ni berkait rapat untuk bacaan ikhfa ni. Tuan-tuan dan puan-puan kena kuasai sedikit berkaitan dengan makharijul huruf ataupun tempat keluar huruf. Barulah tuan-tuan dan puan-puan dapat baca ikhfa tersebut dengan lebih baik, insya-Allah. Okey. Biha audain, sama macam tadi lah. Ayat ni banyak ulang-ulang sikit. Biha audain, maka tanwin mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mat jaiz munfasil juga. Okey, sebab mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. Audain. Okey, audain. Dain. Hati-hatilah bila menyebut audain ni tidak boleh membariskan ya. Okey, apa maksud membariskan ya tu? Contoh, kadang-kadang kita baca audain. Dah jadi ya baris bawah. Audain. Okey, dia audain. Kalau nak eja dia audain, D-A-I-N. Audain. Jangan audain.
dayin. Itu dayin, D-A-Y-I-N, dayin. Ada sedikit perbezaan lah. Tak semua yang baca macam tu, tapi ada. Jadi kena hati-hati juga. Bila mana ada mad lin di situ. Okey, kita teruskan. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. Okey, kalau berhenti kena bunyilah. Dekat sini berkaitan dengan sifatul huruf. Saya tak terangkan sangatlah. Okey. Wa in ka, nun yang kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Di sini dengung ikhfa jugalah. Ikhfa. Sama juga. Okey, sebab dia formula yang sama. Tanwin baris depan, selepasnya 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah lah. Masuk dalam huruf ya. Rajulun yurasu kalalatan. Okey. Untuk formula baris yang selari, baris yang selari. Kalau tadi kita dah lukis formula untuk baris yang tidak selari, maka kalau baris yang selari seperti ini, sama hukumnya ataupun formulanya seperti nun yang ada tanda mati. Okey, sama dengan baris atas yang selari, baris bawah yang selari, baris depan 69. Ini satu grup, satu kelompok adik-beradik yang sama, maka kaedah dia terus baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. Kalalatan, tan, T-A-N, tan, kalalatan. Okey, baca dengan jelas. Tidak boleh dengung lah. Sebut jelas je maksudnya tak boleh dengung. Awim mura'atu. Ni tanwin 99. Maka baca dengung 2 harakat. Sebab selepasnya bukan lam ataupun ra. Di sini tanwin depan 69. Kita dah sebut tadi. Maka baca jelas. Akhun. Okey, kemudian waw ini kita nampak ada ombak dekat atas dia ni kan. Maka baca 4 ataupun 5 harakat. Cuma dari segi tajwidnya, maksilah tawilah. Tawilah. Ha bertemu dengan hamzah. Ha bertemu dengan hamzah. Kalau ha bertemu dengan huruf selain daripada hamzah, kita panggil mad silah qasirah. Tapi kita dah tahulah sebenarnya melalui tanda mad di sini. Sama ada dia ada ombak ni ataupun tidak. Okey, au ukhtun, kita berhenti au ukht. Okey. Falikulli wahidin minhumas sudus. Kita berhenti sini tadi. Okey, tak apa. Mim yang bersabdu baca dengung 2 harakat, wajibul gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan huruf mim. Okey, nun ada tanda mati, kita dah sebut tadi, maka bacaan jelas. Di sini izhar halki minhumas sudus. Okey, alif lam kosong, maka dekat sini alif lam syamsiah, maka masuk ke dalam huruf sin terus, minhumas sudus. Okey. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Okay, فَإِنْ كَانُوا sama juga nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat, ikhfa juga. Kedua-dua ni ikhfa. Okay, ombak selepasnya bukan huruf bersadu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Mim yang ada tanda mati, maka baca dengan izhar. Izhar syafawi dekat sini. Syuraka'u fi thuluth. Okey. Ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, sama 4 ataupun 5 harakat. Cuma di sini mad wajib. Kalau tadi kita jumpa beberapa contoh mad jaiz munfasil. Tapi di sini mad wajib muttasil, sebab mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Syuraka'u ni satu kalimah. Okey, itu maksud dia. Fis thuluth, alif lam syamsiah, lam kosong. Lam kosong, terus abaikan sahaja bacaan huruf lam. Mim ba'di wasiyati. Okey, pastikan huruf sad ni keluar pada makhraj yang kita dah tunjuk tadi kan. Hujung lidah kena gigi bahagian bawah belah dalam. Mim ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar. Okey, au dainin ghairu mudar. Okey, maka dekat sini kita baca dengan kalau tanwin yang tanda mat selepasnya bersabdu, maka kita baca 6 harakat lah. 6 harakat kita baca. Wasiyatan minallah. Okey, mim yang bersabdu wajibul gunnah ataupun tanwin bertemu dengan huruf mim, maka mat ada idgham ma'al gunnah. Baca
dengan dengung 2 harakat. Yang penting dengunglah bacaannya, kena baca dengung. Wallahu alimun halim. Okey. Nun mim yang ada tanwin baris depan 69 ni sama formula dia, kita dah tulis tadi. Tanwin 69, tanwin selari bawah, tanwin selari atas ataupun nun ada tanda mati, maka bacaan dia izhar. Bacaan izhar jelas tak boleh dengung. Alimun halim. Di sini izhar halqi. Halim ada hukum mad arid disukun. Sebab kita waqaf pada halim, sebelum huruf yang terakhir ada huruf mad, maka di situ terjadinya mad arid disukun. Maka bacaan boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, selesai bacaan ayat yang pertama. Hari ini muka surat yang ke-79, ayat yang ke-12. InsyaAllah kita tengok pula kepada terjemahan ayat. Okey, jadi semalam kita masuk tentang pembahagian harta pusaka untuk anak kan, untuk anak. Untuk anak dan juga ibu bapa. Tapi hari ini kita masuk ke dalam pembahagian untuk suami isteri. Dan bahagianmu, yakni suami-suami, adalah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Ini kalau isteri matilah. Isteri mati, maka suami dapat 1/2. 1/2 ni half. Separuh daripada harta peninggalan isteri-isterimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Okay, maka kalau isteri tersebut tidak mempunyai anak, maka sang suami dapat separuh, 1/2. Jika mereka, yakni isteri-isterimu itu mempunyai anak. Okay, kalau tadi tidak ada anak, sekarang ada anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi. Okay, maka kalau ada anak, isteri tersebut ada anak, maka tidak dapat 1/2 dah lah. Dapat 1/4. Separuh lagi daripada 1/2 tadi. Maka dapat 1/4 kalau ada anak pada harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Jadi pembahagian tersebut kita dah bincangkan semalam. Kena selesaikan dulu. Yang pertama hutang. Yang pertama pengurusan jenazah lah. Yang kedua hutang. Yang ketiga wasiat. Tetapi kenapa dalam ayat yang kita baca bermula daripada semalam, Allah SWT utamakan ataupun mendahulukan kalimah wasiyah, wasiat. Sepatutnya kalau ikut dari segi hukum, hutang perlu diselesaikan dahulu baru wasiat. Tetapi kenapa wasiat dulu? Sebab apa? Sebab hutang ni akan ada orang yang menuntut ataupun memintanya. Tapi kalau wasiat ni hanya si pewasiat dan juga si yang diberi amanah oleh pewasiat sahaja yang tahu. Maka orang yang diwasiat, orang yang akan menerima wasiat tersebut, kadang-kadang tidak tahu tentang wasiat itu. Jadi Allah ingatkan bahawa jangan ambil mudah tentang wasiat. Mentang-mentanglah si yang menerima wasiat nanti tidak tahu. Jadi amaran ataupun peringatan untuk orang yang tahu tentang amanah untuk disampaikan oleh si mati, sampaikan. Berikan harta wasiat yang si mati telah wasiatkan kepada yang akan menerima lah. Tetapi tidak boleh lebih daripada 1/3 harta yang ditinggalkan. Okey. Kemudian para isteri memperoleh 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan. Kalau tadi isteri mati, sekarang ni suami pula mati. Apa yang isteri dapat? Iaitu dapat 1/4 jika kamu tidak mempunyai anak. Maksudnya jika sang suami. Jika kamu ni maksudnya suami yang matilah, tadi isteri yang mati. Jika kamu tidak mempunyai anak, maka isteri dapat 1/4. Jika kamu mempunyai anak, jika sang suami mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Kalau ada anak, maka 1/8 sahaja isteri tersebut dapat harta wasiat yang kamu tinggalkan dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jadi Allah ulang banyak kali kan, min ba'di wasiyati yusi biha audain. Maksudnya Allah ulang banyak kali selepas harta pusaka tersebut dibahagikan setelah apa? Setelah selesai hutang-hutang dan juga wasiat. Maka Allah ingatkan banyak kali, bermaksud benda tu sangat-sangat penting lah. Okay? Kena selesaikan dulu pengurusan jenazah, hutang-hutang yang si mati ada. Termasuklah hutang-hutang zakat yang sebelum-sebelum ni kan, contohnya. Kan? Dan juga wasiat yang telah dibuat oleh sang si mati. Kemudian baru pembahagian harta. Jika seseorang meninggal, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah. Yang ni kita baca tadi, kalalah.
kan. Kalalah tu bermaksud orang yang tidak ada anak dan juga tidak ada ibu bapa lah. Jika seorang meninggal baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara lelaki, ada adik-beradik lelaki seibu atau seorang saudara perempuan, adik-beradik perempuan ni seorang je, seorang lelaki seorang perempuan, maka bagi masing-masing, maksudnya lelaki, setiap saudara itu 1/6 harta. Yang si lelaki ni dapat 1/6, adik-beradik perempuan ni dapat 1/6. Ni seorang-seorang lah. Okay, seorang-seorang. Kalau anak lelaki seorang, saudara, maksudnya adik-beradik seorang lelaki, seorang lagi perempuan, maka dapat 1/6. Okey, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, kalau tadi seorang lelaki, seorang perempuan, tapi kalau lebih, maka mereka bersama-sama dalam bahagian yang 1/3. Maka 1/3 dibahagikan sama rata antara saudara-saudara tadilah, adik-beradik tadi yang lebih. Kalau yang tadi ni 1/6 ni untuk yang ada adik-beradik lelaki seorang, lelaki ataupun perempuan seorang. Maksudnya 2 orang lah, masing-masing dapat 1/6. Tapi kalau lebih daripada tu, 3 ke 4 ke dan sebagainya, maka 1/3 dibahagikan sama rata. Sama rata. Dia tak kira lelaki ke perempuan lah untuk kes ni. Lelaki ke perempuan bagi sama rata. Berbeza dengan yang kita bincang semalam, iaitu pembahagian untuk anak. Anak lelaki 2 bahagian, anak lelaki seperti 2 bahagian perempuan kan. Maksudnya perempuan dapat 1/3, lelaki dapat 2 lah, kan. Okey. Okey, setelah dipenuhi pun diulang lagi, setelah dipenuhi wasiat dan yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya dan tidak menyusahkan ahli waris. Ghairu mudar tadi kita baca, tengok contoh apa ni maksudnya. 182 ni, menyusahkan kepada ahli waris ialah ni kat bawah ni, saya baca kat bawah ni, ialah tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih daripada 1/3 harta peninggalan. B, berwasiat dengan maksud mengurangi harta jika ada niat mengurangi hak waris juga tidak dibolehkan. Maka harta yang diwasiatkan itu kita dah sebut juga semalam, tidak boleh lebih daripada 1/3 kan. 1/3 dan juga tidak ni maksud ayat ni ghairu mudar tadi kita baca kan. Tidak menyusahkan. Maksud menyusahkan ahli ni yang tadilah, tidak boleh lebih 1/3. Kemudian tidak, si mati tu tidak niat kan, dia bagi wasiat tu lebih, kan. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi waris dia dapat harta yang sepatutnya. Tidak boleh lah. Jadi bila berlaku macam tu, terbatal lah untuk wasiat-wasiat yang seperti itu. Demikianlah ketentuannya. Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Penyantun halim. Halim tu bermaksud Allah menangguhkan. Sifat halim Allah bermaksud Allah menangguhkan azab yang sepatutnya diterima oleh si pelaku dosa lah. Kenapa kalau orang sekarang berani kan cakap, aku tak semayang, aku tak solat, aku tak perintah Allah, tapi aku hidup gembira je ataupun kaya je. Sebab apa? Sebab Allah ada sifat halim, iaitu penyantun. Allah tangguh azab yang sepatutnya dapat dekat dunia, maka akan diazab di akhirat. Jadi janganlah kita rasa macam terselamat walaupun kita tidak melaksanakan perintah Allah ataupun kita tidak meninggalkan larangannya. Sebab apa? Sebab Allah ni ada sifat halim, maka azab ataupun balasan tersebut Allah tangguh dulu, kemudian kita akan dapat di akhirat nanti. Maksudnya kita tidak boleh cakap macam tadilah kan, kenapa aku tak semayang tapi aku masih lagi boleh nikmat rezeki dan sebagainya. Sebab kita kena ingatlah Allah ada sifat halim tersebut. Okey, kita teruskan ayat yang berikutnya. Sebab ayat yang ke-12 ni panjang. Panjang kan. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Okey, tak sempat nafas, berhenti. Ulang balik. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Okey, huruf zai dan juga huruf sin dan juga huruf sad keluar pada makhraj yang sama yang kita dah tengok gambar rajah tadi. Okey, wa tilka hududullah, insya-Allah ni tidak ada masalah. Cuma hududullah, kalimah Allah ni tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan baca dengan bacaan panjang lah. Hududullah kalau kita sebut dekat sini ada hukum ma'arid li sukun juga. Maka boleh baca 2, 4 ataupun 6. Tilka hududullah. Okey, 2 harakat ataupun tilka hududullah 4 ataupun 6. Tilka hududullah 6. Okey, wa man yuti'illah nun kosong. Okey, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat mad idgham ma'al gunnah, nun bertemu dengan huruf ya. Wa rasulahu ada kecil ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ni kot. Okey, waw kecil bermaksud kena baca panjang 2 harakat. Di situ ada hukum maksilah qasirah. Yudkhilhu jannah, da salah satu daripada huruf qalqalah, maka dilantunkan sedikit sahaja. Qalqalah sughra. Yudkhilhu, tak perlu kuat lah. Lantunan ni tak perlu kuat sebab di sini qalqalah sughra bukan qalqalah kubra. Jannatin tajri, nun yang bersabdu wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Kemudian kita tengok tanwin yang tidak selari, sama juga formulanya dengan nun yang kosong. Maka kedua-duanya lepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Jadi dua-dua ini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, tajri qalqalah juga, qalqalah sughra sama dengan da sebab berada di pertengahan kalimah. Okey, tajri min tahtihal anhar. Tadi kita jumpa contoh-contoh alif lam syamsiah. Kali ini kita jumpa alif lam qamariyah. Macam mana nak tahu? Lam yang ada tanda mati. Kalau lam yang tidak ada tanda mati, lam kosong, maka di situ alif lam tanda untuk alif lam syamsiah. Di sini alif lam qamariyah, maka bila alif lam qamariyah perlu dilafazkan huruf lam ini, tajri min tahtihal anhar, hal anhar. Okey, nun kosong, nun ada tanda mati, maka terus baca dengan bacaan izhar, iaitu bacaan jelas, tidak boleh dengung. Okey. Okey, insya-Allah ni ni sama jugalah. Contoh dia alif lam qamariyah 2 ni. Okey, alif lam al-fawzul al-azim. Okey, sama alif lam qamariyah. Maka kita tengok seterusnya pada hukum pada terjemahan ayat yang ke-13. Tilka hududullah, itulah batas-batas, yakni hukum Allah. Barang siapa mentaatinya, yakni mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya, yakni Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kejayaan yang besar. Jadi kejayaan ataupun kemenangan yang sebenar adalah bila mana dimasukkan ke dalam syurga. Jadi macam mana cara nak masuk syurga? Inilah jawapannya. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, kan? Taat kepada Allah dan juga Rasul. Kat sini ditulis dan. Maka kalau kita taat kepada Allah, maka kita akan taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, maka kita taat kepada Allah juga. Okey? Tu. Sebab ada dalam ayat lain kan, may yuti'illah faqad ata'a Allah. Kan? Okey. Okey, habis ayat yang terakhir insya-Allah pada hari ini. Auzubillahi. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ sorry. Okay, ini lawan daripada yang tadi. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Okay. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ, nun yang kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah lah. Okey. Dengung di sini dengan dengung idgham.
Terus masuk, maksudnya dengung idgham tu masuk terus dalam ya. Wa may ya. Okey. Okey, kemudian mad silah qasira, ha bertemu dengan selain hamzah. Okey, ha bertemu dengan selain hamzah, cuma ada tanda lah untuk mad silah ni, ada tanda yang khas untuk dia, itu waw kecil ataupun ya kecil, kan. Dua harakat juga. Ini pun sama juga. Okey, mad silah qasira. Yudkhilhu, da qalqalah surah, lantunkan sedikit saja. Naran khalidan fiha. Jadi perbezaan dekat sini adalah tanwin, Tanwin ini selari, tanwin ini tidak selari. Maka keduanya ada formula yang berbeza. Selari kita dah sebut tadi, baca jelas. Tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka baca dengung dua harakat. Di sini ikhfa hakiki, di sini izhar halqi. Okey, fiha walahu, jumpa lagi mad silah qasirah. Azabum muhin. Okey, tanwin 99, sama adik-beradik kaedah ataupun formulanya dengan baris yang tidak, tanwin yang tidak selari, maka selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung dua harakat. Di sini idgham ma'al gunnah ataupun kita boleh sebut juga wajibul gunnah sebab mim yang bersabdu. Okey. Dan terakhir muhin adalah mad arid li sukun. Jadi bila mad arid li sukun kita berhenti, boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat seperti mana mad lin. Okey. Dan terjadi mad arid li sukun dan juga mad lin terjadi bila mana kita waqaf sahaja pada perkataan tersebut. Okey. Okey. Kita tengok pada terjemahan ayat yang terakhir hari ini. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Jadi tadi kalau Allah dah bagi tahu siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka diberikan syurga. Maka lawannya pada ayat yang ke-14 lah. Barang siapa yang menderhakai, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dan melanggar batas-batas, ini hukum-hukum yang Allah telah tetapkan tadi. Kalau kita bincangkan yang sebelum ni, iaitu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka. Okey, bagi mereka yang melanggar hukum-hukum Allah, harta pusaka dan lain-lain, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, maka dia kekal di dalamnya dan mendapat azab yang menghinakan. Auzubillah min zalik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dah selesai bacaan ayat ataupun muka surat 79. Kita dah faham serba sedikit berkaitan dengan ayat yang kita baca hari ini, alhamdulillah. Maka kita tahu bahawa dalam Islam ni ada hukum-hukum ataupun panduan-panduan sebenarnya yang Allah SWT dah tunjuk. Tinggal lagi kita untuk baca dan fahamkan. Jadi itulah tujuan kita setiap hari, kan, live Isnin hingga Jumaat tu kita baca, kita belajar sikit tajwid, kemudian kita faham sedikit sebanyak berkaitan dengan ayat-ayat yang kita baca. Jadi itu tujuannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat faham sedikit, boleh teruskan pencarian, lebihkan kefahaman tentang ayat-ayat yang kita baca melalui tafsir-tafsir ataupun tadabbur lah. Banyak dah, boleh tengok je dekat YT ke dekat mana-mana sumber yang sahih, insya-Allah lebih kefahaman yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Cuma tuan-tuan dan puan-puan join sesi live pagi ini setiap pagi Isnin hingga Jumaat tu untuk sebagai pemula sahaja, kepada tuan-tuan dan puan-puan menceburi ataupun mendalami lagi ilmu-ilmu Al-Quran yang lain, insya-Allah. Okey. Jadi untuk hari ini cukup sekadar itu. Kita tangguh dulu bacaan sesi pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini, bermula daripada awal dalam pukul 9 tadi, dan yang beri like, share, komen dan sebagainya. Terima kasih. Kita jumpa pada sesi esok hari, insya-Allah pada jam 9 juga, menyambung pada muka surat berikutnya, iaitu muka surat ke-80. Kan, muka surat 80 tak silap saya, muka surat 80. Dan surat 80 bermaksud kita dah berada di penghujung juzuk yang keempat. Betul. Okey, 80 berakhir insya-Allah hari Khamis esok 80, kemudian hari Jumaat. Cun hari Jumaat 81. Kemudian hari Isnin depan insya-Allah dengan izin Allah kita masuk 82, iaitu juzuk yang baru, juzuk yang kelima, alhamdulillah. Okay, semoga kita sama-sama doa lah, semoga Allah beri kekuatan dan juga istiqamah kepada kita untuk habis khatam Al-Quran berserta dengan pembelajaran tajwid dan juga
terjemahan ayat ataupun tadabbur insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.